Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa bagi Masjid Ar-Rahman Al-Umarah, para guru, para asatizah, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, anak-anak pelajar, para santri dan seluruh yang mengikuti majlis ini sama ada secara langsung atau secara maya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Semoga pahala sepanjang kita i'tikaf di dalam rumah Allah taala ini mendapatkan limpahan kurnia daripada Allah dan turunnya fuyudat, nafahat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kefahaman kepada kita bagi mengikuti majlis pada malam ini. Dan terima kasih kepada pihak masjid, Tuan Imam, mana sudi untuk jemput saya datang ke sini. Hari itu datang bagi sumbangan wakil daripada pejabat zakat, lembaga zakat negeri Kedah untuk asnaf dibuat di sini. Dan hari ini hadir sekali lagi untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya masih lagi tidak sempat melawat maqam yang disebut oleh Fadil Tuan Imam pada saya baru ni. Di sini ada maqam Tuan Guru Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib rahimahullahu taala, sahib kepada tafsir Nurul Ihsan. Ini maqamnya di sini. Jadi insya-Allah rezeki peluang kalau tidak ada arah melintang kita teringin nak melawat beliau, dan kalaupun tidak sempat melawat lagi pada malam ni, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau, juga kepada seluruh para ulama dan para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala yang berada di negeri Kedah dan yang berada di seluruh dunia daripada timurnya ke baratnya. Bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ni saya bercadang untuk kita sama-sama melihat tafsiran bagi ayat Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan tempat ini tempatnya mufassir Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib, sahib tafsir Nurul Ihsan. Maka malam ini saya cadang untuk kita sama-sama meneliti tafsirnya ayat Allah Subhanahu wa taala daripada ayat Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita sama-sama perhatikan apa yang kita ambil faedah daripada, boleh kita ambil faedah daripada ayat ini. Ayat ini sering kita dengar pada hari Jumaat atau khutbah Jumaat. Tuan Imam akan baca dan memperingatkan kepada kita, khususnya pada khutbah kedua, iaitu ayat berkaitan dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini, ayat yang ringkas,
yang Allah Ta'ala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terdapat padanya dua khabar dan dua arahan, khabarain wa amrain, kata para mufassirin, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekhu Masyayikhina Abdullah Sirajuddin radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab beliau As-Salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtamalat hadhihi al-ayah ala khabarain wa amrain. Ayat ni ada dua khabar, ada dua amr, dua arahan. Baik, apa khabar? Khabar yang pertama, anna Allah azza wa jalla qad akhbara an dhatihi al-'aliyah annahu yusalli ala habibihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi martabatun ma ba'daha martabah. Yang pertama, khabar, Allah mengkhabarkan bahawa zat Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung, berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadhihi martabatun wa ma ba'daha martabah. Yani tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada keadaan tersebut. Allah Ta'ala sebut innallaha yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu takdirnya ayat. Takdirnya ayat tersebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bila masukkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maka kena takdir. Karena salawat Allah dengan salawatnya malaikat tidak sama. Karena itu para mufassirin mentakdirkan ayat tadi dengan takdir innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berselawat kepada Nabi. Ini khabar yang pertama. Allah Ta'ala memaklumkan bahawa Allah sendiri yang berselawat kepada Nabi. Dan apa lagi martabat yang paling tinggi bila mana Allah memaklumkan bahawa zatuhu aliyah, zat Allah Ta'ala yang maha agung, berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala khabar yang kedua, fahuwa ikhbaruhu ta'ala aidan an malaikatihi al-kirami jami'an annahum kullahum yusalluna ala hadha an-nabiyil karim salawatullah wa salamatuhu alaihi. Khabar yang kedua bahawa malaikat berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu. Malaikat juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khabar, kalau dalam mantik kita mengaji, dia akan makna dia pada ma yahtamilu sidqu wal kadhib li dhatihi. Ma yahtamilu sidqu wal kadhib li dhatihi, yaitu sesuatu yang yahtamilu sidqu wal kadhib. Yahtamilu as-sidqu wal kadhibu li dhatihi, maksudnya yang ihtimal, boleh tergantung padanya benar ataupun penipuan pada zatul khabar, bighaddin nazar an qailih, tanpa melihat kepada siapa yang menyebutkan khabar tersebut. Jadi kalau khabar tadi tidak dilihat pada siapa yang menyebut satu khabar, apa dia khabar? Sesuatu yang tertanggung padanya benar ataupun tidak benar. Contoh, kita maklum kata Malaysia ini berada di dalam ASEAN, contoh. Itu kan khabar. Dia ada maudhu', ada mahmul. Kalau dalam mantik kita mengaji, ada mubtada', ada khabar. Kalau dalam nahwu ada musnad, ada musnad ilaih. Kalau dalam balaghah istilahnya berbeza-beza macam itulah. Jadi bila kita sebut Malaysia dalam ASEAN, betul ke tak betul? Yahtamilu sidq wal kadhib. Boleh terima betul, boleh terima tak betul. Li zatihi ay li zatil khabar. Dilihat pada zat khabar tadi tanpa melihat kepada qail, siapa yang menyebut khabar tersebut. Kalau melihat kepada siapa yang menyebut khabar tadi, contoh bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, maka kalam tadi kalau ghaddin nazar an kalamillahi subhanahu wa ta'ala, tanpa kita melihat tu kalam Allah, yahtamilu sidq wal kadhib. Boleh terima betul, boleh terima tak betul. Kenapa? Karena tu makna khabar. Tapi bila dilihat ini kalamullah subhanahu wa ta'ala, siapa yang sebut? Allah yang sebut. Maka hadza la yahtamil illa as-sidq. Tidak boleh diterima melainkan benar sahaja. Karena kalamullah kulluhu haqq, karena semuanya benar. Begitu juga kalau kata
kalam tadi disebut oleh Nabi SAW, yang mana bersambung sanadnya dengan sanad yang kuat, ataupun sanad yang hasan, ataupun sanad yang dhaif, yang tidak terlalu dhaif. Maka disebut kata itu kalamnya Nabi SAW, kecuali syadidud dha'af, yang terlalu dhaif pada hadisnya. Maka kalam yang tersebut disebut sebagai kalamun Nabi SAW. Dan kalau Nabi kata innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal tadi dengan niat, ada khabar yahtamilu sidq wal kadhib, boleh terima betul, boleh terima tak betul, li zatihi ay li zatil khabar. Li zatihi itu jangan tinggal. Ini kalau mengaji mantik. Tamam. Bighaddin nazar, tanpa memandang kepada apa? Liqaili, siapa yang menyebutkan ucapan tersebut. Baik, tengok kepada siapa yang mengucap ucapan tadi. Siapa yang ucap ucapan tu? Nabi SAW. Maka kalam tadi jadi apa? Hak. Kalam tu benar, kerana tu Nabi yang sebut. Baik. Bila Musailimah Al-Kazzab menyebutkan kata ana nabi, kata Musailimah. Musailimah hanya Musailimah Al-Kazzab sebut kata dia Nabi. Boleh. Kita kalau sebut dia Nabi, kalau tanpa melihat kepada khail dia, maka yahtamil sidq wal kadhib. Tapi bila melihat kepada khail, wa huwa Musailimah, dan dia adalah Musailimah Al-Kazzab, dan digelar juga dengan kazzab, penipu besar, maka jelaslah kalam tadi kadhib. Kenapa? Kerana dia penipu. Tamam? Tapi kalau dia sebut Jeddah itu berada di Saudi, yang sebut Musailimah, salahkah kalam dia tadi? Tak, walaupun dia penipu besar, tapi kalam dia sebut tadi betul. Sebab tu bila mana Nabi SAW menerima Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahawa ketika beliau menjaga perbendaharaan muslimin pada satu malam, dimasuki oleh satu makhluk yang pelik, pergi curi barang yang disimpan oleh muslimin, ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian esoknya pada hari tersebut ditangkap oleh beliau. Kemudian kata makhluk tadi, lepaskan saya kerana saya memerlukan benda yang saya ambil ni, kata-kata jangan kamu lapor kepada Nabi. Maka Sayyidina Abu Hurairah dengan ihsan dia dilepaskan. Kali kedua masuk lagi esok malam, lepas lagi kali kedua. Kali yang ketiga Sayyidina Abu Hurairah kata kali ini tak boleh dah, kali ini saya kena tangkap kamu, bawa jumpa dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kata makhluk tersebut, nak tak aku ajar kamu satu perkara. Kalau kamu baca perkara ini, ayat ini, maka syaitan akan takut dengan kamu. Baca apa? Baca ayatul kursi. Jadi jangan tinggal baca ayatul kursi, kerana ini ditakuti oleh syaitan. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah pun cerita kepada Nabi SAW pada esok harinya berkenaan dengan peristiwa tersebut. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata sadaqaka wa huwa kadhub. Dia cakap betul, tapi dia penipu besar. Siapa dia? Dialah syaitan. Hak semalam ni syaitan. Baik, sekarang Nabi kata apa? Sadaqaka wa huwa kadhub, ay sadaqaka fi kalamihi hadha wa huwa kadhubun fil ukhra. Jadi Nabi tidak menafikan kata dia benar pada waktu tersebut. Kenapa? Karena yang dia sebut semalam khabar yahtamilu sidq wal kadhib li zatihi. Jadi ihtimal benar ataupun tidak benar kalam dia tadi pada zatnya. Bighaddin nazar an qaili, jangan tengok siapa yang cakap. Sebab kalau kita tengok siapa yang cakap, siapa yang cakap semalam iblis, terus kita akan kata mana betul iblis. Ni kaki penipu ni. Nah, macam mana nak cakap betul? Tak. Nabi mengajar kepada kita dengan mantik. Apa dia? Kalam tadi khabar yahtamilu sidq wal kadhib li dhatihi. Kalam tu ihtimal padanya boleh terima benar, boleh terima tidak benar pada zat kalam tadi, tanpa kamu melihat siapa yang bercakap dengan ucapan tersebut. Tapi dia penipu besar, tapi yang dia cakap tu betul. Jadi di sini tidak ada istilah tanaqud, tak ada pertentangan di antara kalam yang disebutkan oleh iblis dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Tadi ada orang kata, macam mana Nabi boleh cakap macam tu? Dia benar, dia tak benar. Dia benar, dia penipu. Macam mana jadi macam tu? Tak, dia benar pada perkara tersebut, tapi dia penipu pada bab yang lain. Jadi dia tidak dikira sebagai tanaqud. Karena tanaqud mesti
kena dengan wahdatis saman. Wahdatis saman maksudnya ada 8 benda yang mesti bersatu baru dikira sebagai tanaqud. Satu pada bab dia tu, dia kita nak buka dalam bab tanaqud dalam mantik. Jadi penting pengajian tersebut. Kenapa? Kerana ianya akan menyusun atur otak kita menjadi lebih tersusun. Baik, patah balik kepada tajuk kita. Faham ke tak faham ni? Saya soal ni. Faham lah? Baik. Faham adik? Faham mantik? Jadi khabar, ada 2 khabar di sini. Allah mengkhabarkan bahawa Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah mengkhabarkan malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat ni juga, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat ni ada 2 amr. Jadi faham ni, kalau baca ayat ni saja terus kita akan terlintas dalam kepala kita. Dalam ayat ni ada 2 khabar, ada 2 arahan. Mana arahan yang disebut oleh Allah? Arahan yang pertama, Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Ini amrun minallahi tabaraka wa ta'ala. Ini arahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang mukmin, minal awalimil mukallafah, dengan daripada alam yang mukallaf ini, yaitu siapa? Bukan manusia sahaja, jin dan seluruhnya. Manusia dan jin dan seumpamanya yang ditaklifkan oleh Allah untuk mereka berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ini bukan hanya khusus kepada orang saja, hatta kepada jin. Yakni makhluk yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Kemudian diikuti dengan arahan kedua. Apa dia? Wasallimu taslima. Ai sallimu ya ayyuhal awalimul mukallafah. Yaitu ucapkan salam wahai awalim mukallafah, yaitu manusia dan jin, ala hadzal nabiyil azimi taslima, dengan mengucapkan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuba tengok di sini ada 2 arahan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada ashab hadhil awalim, yakni alam ini, yakni alamis sufli. Dia ada alamul ulwi dan ada alami as-sufli. Alam ulwi alam malaikah. Alam malaikah. Manakala alam as-sufli alamuna, alam kita sekarang ni alam sufli dipanggil, di bawah maksudnya. Tamam. Jadi arahan Allah Ta'ala kepada alam ini, yakni alam sufli kita ini, adalah arahan tashrif wa taklif, kemuliaan dan tanggungjawab. Ada 2 arahan di sini. Bila Allah Ta'ala suruh kita berselawat kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi, padanya tashrif, kemuliaan, dan padanya taklif. Berbeza dengan malaikat yang disuruh oleh Allah. Kalau malaikat disuruh untuk selawat, suruhan tadi hanya suruhan tashrif, kemuliaan semata-mata, tidak dengan taklif. Kerana malaikat tidak ditaklifkan. Malaikat, ibadah yang mereka lakukan tersebut adalah jibilli, yakni tabiat mereka adalah ahli ibadah, dijadikan oleh Allah macam tu. Tamam? Jadi ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat tersebut sahaja faham kita bahawa Nabi kita dipuji pada kedua-dua alam. Alamul ulwi, alamus sufli. Alam yang tertinggi dan alam yang rendah macam kita ni. Jadi kedua-dua alam memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tengok balik dalam ayat ini, jumlah ayat ini yang agung, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, yang dimaksudkan itulah yang dimaksudkan dengan ayat ini yang sebenar. Jadi kalau ayat Allah Ta'ala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, hadhihi maqsudatul ayah. Ini maksud ayat ini diturunkan oleh Allah. Jadi ayat innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi tauti'ah. Kata ulama, tauti'ah maksud dia apa dia? Sebagai muqaddimah, tamhid, untuk bagi semangat kepada kita meneruskan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud ayat ni sebenarnya untuk apa? Untuk kamu selawat.
Kita ni selawat kepada Nabi SAW. Karena itu Allah mendahulukan sebutannya dengan Allah dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita sebagai hamba yang berterusan melakukan ibadah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita perhati hal keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada dua keadaan halnya. Hal yang pertama, hal Nabi ketika khulwah, ketika bersendirian. Kedua-dua hal ini menunjukkan ketinggian kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang pertama, halu khulwatihi sallallahu alaihi wasallam, hal Nabi bersendirian. Wa qad dzakaraha Allah taala wa aujaba 'alal mu'minin ihtiramaha. Yani waktu hal khulwah, waktu Nabi bersendirian, Allah mewajibkan kepada kita mukminin untuk menghormati dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala turunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk rumah Nabi illa an yu'zana lakum, melainkan setelah mana diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi bagi izin baru masuk. Nabi tak bagi izin, jangan masuk. Ini hal Nabi yang pertama, khulwah Nabi ketika Nabi bersendirian, kena minta izin dulu. Hal yang kedua, halati kaunihi fil mala'. Yani ketika Nabi bersama dengan mala'. Al-mala' naw'an. Mala' ada dua mala'. Mala' kita boleh sebut dengan mala' dengan makna kelompok yang ramai. Yang pertama dipanggil mala'ul a'la. Yang kedua mala'ul adna, kelompok yang tinggi dan kelompok yang rendah. Dalam kelompok yang tinggi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para malaikat Allah memuliakan Nabi dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beritahu di sini kata hal keadaan Nabi bersendirian, Nabi di alam ini pun dihormati. Bersama Nabi dengan mala'ul a'la dan mala'il adna pun dimuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mala'il a'la Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wa mala'il adna, dan mala'il adna pula Allah mewajibkan kita untuk berselawat kepada Nabi dengan berterusan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini adalah kemuliaan, keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dua malak, ketika berada di dua kelompok tersebut, tetap Nabi adalah yang mulia. Kenapa? Karena Nabi ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala fil mala'in atau indal mala'in al-ulwi was-sufli. Karena itu disebut oleh Nabi, kata Al-Imam Ibnu Furak. Al-Imam Ibnu Furak adalah kibar al-Asy'ariyin, para ulama Asy'ariyah, yang beliau mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Nabi kata ju'ilat qurratu aini fis salah. Kalau orang selalu terjemah ju'ilat qurratu aini fis salah, dijadikan penyejuk mataku itu di dalam salat. Tamam? Itu kan kita selalu dengar terjemahan tu. Wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Manakala Imam Ibnu Furak radhiyallahu taala anhu menterjemahkan dengan yang berbeza. Kata beliau, wa ju'ilat qurratu aini fis salah, yaitu dijadikan penyejuk mataku itu pada ayat Allah Taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu makna ju'ilat qurratu aini fis salah. Yang ini penyejuk mataku, kegembiraan bagiku ketika mana Allah menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat itu yang menyebabkan Nabi kata ju'ilat qurratu aini fis salah. Ini salah satu terjemahan dan tafsiran yang menarik dan nafis daripada Sayyidina Al-Imam Ibnu Furak radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung lagi perbahasan tersebut pada tarakibil ayah. Tarkib ayat ini kalau dilihat pada sudut perbahasan para mufassirin, ayat ini ada siyak dan sibaknya
tarkib lughahnya yang khusus, menunjukkan kepada makna demi makna yang luar biasa. Itu para ulama ada yang mengkhususkan tulisan yang khusus bagi ayat ni saja. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kata ulama tak ada dalam ketika mana Allah menciptakan Sayyidina Adam alaihi salam, Allah Ta'ala menyebutkan kepada para malaikat, apa dia Allah Ta'ala sebut kepada malaikat? Sujudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan sujudlah kamu kepada Sayyidina Adam, dan mereka semua sujud kecuali iblis. Baik, Allah sujud tak? Ketika Allah suruh kepada malaikat sujud, Allah sujud tak kepada Nabi Adam? Tak. Tamam? Kemudian dalam ayat selawat Allah Ta'ala menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah mendahulukan zatuhul aliyah pada sebutan tersebut. Jadi Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana disebutkan macam tu, bermaksud apa? Ini ketinggian kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menyebutkan perkara tersebut. Nanti kita akan tengok lagi apa dia faedah daripada lughah berdasarkan kepada ayat tadi. Kalau dilihat balik pada ayat ini, tamam? Ayat ini didahulu ataupun sebelum daripada disebut oleh Allah ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedudukan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang ke-53. Dalam surah Al-Ahzab Allah Taala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ayat 56. 3 ayat sebelumnya Allah Taala sebut tentang cerita berkenaan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Jadi kalau kata kamu meminta sesuatu kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mintalah kepada mereka tadi melalui tabir. Jadi jangan terus minta macam tu saja. Kalau pergi ke rumah baginda Rasul, nak minta barang yang harus bagi mereka minta, kena minta melalui tabir. Tamam? Ini disebut kata wa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijabin dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Karena cara ni lebih suci bagi hati kamu dan juga hatinya mereka, yakni para isteri Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan tidak boleh kamu kahwin dengan isteri-isteri Nabi dan setelah Nabi wafat selama-lamanya. Tak boleh kahwin. Karena ini akan menyakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh. Karena itu kita panggil isteri-isteri Nabi ummahatul mukminin. Ibu-ibu kita di kalangan mukminin. Walaupun pada sudut ibu-ibu tadi makna dengan apa? Maknanya dengan haram kita menikah, haram juga khalwah. Tak boleh khalwah dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita. Kenapa? Karena Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka hanya ibu kita pada sudut majaz, bukan pada sudut haqiqah. Bukan peranakan, maksudnya kita boleh bersalam, kita boleh peluk, kita boleh duduk sekali dalam tempat yang bersunyi-sunyi. Tidak boleh. Isteri Nabi tidak boleh kita buat macam tu. Jadi kena tetap menjaga adab-adabnya seperti mana perempuan ajnabiyah yang lain. Cuma keagungannya mereka seperti ibu-ibu kamu, karena kedudukan mereka yang tinggi dan kemuliaan mereka di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah. Jadi Allah Ta'ala meninggikan kedudukan isteri-isteri Nabi, tidak disamakan macam orang lain. Allah Ta'ala sebut wa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijabin. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat tadi dengan apa? Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Kalau yang dibuat tadi, kalau kamu bercanggah dengan perkara tersebut, maka amat besar dosanya di sisi Allah. Maksudnya nak beritahu kata apa ni? Besarnya kedudukan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan mereka seperti mana Allah meninggikan kedudukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ketinggian kedudukan tersebutlah baginda Nabi setelah turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, maka baginda mengajarkan selawat kepada para sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan daripada Sayyidina Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bila ditanya oleh para sahabat bagaimana kami nak selawat ya Rasulullah, bila disebut ayat Allah Taala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, maka sahabat tanya ya Rasulullah bagaimana kami nak berselawat kepadamu ya Rasulullah, maka Nabi pun mengatakan selawatlah kamu qulu Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat Ibrahimiyah dengan satu riwayat. Ada satu riwayat disebut sekali dengan azwajih, sekali dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati. Jadi itu kenapa ditinggikan yang berkait dengan Nabi sahaja, maka menyebabkan ditinggikan kedudukan siapa sahaja yang berkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya kat kita, kan ayat ini disebutkan oleh Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian dalam riwayat hadis sahabat tanya macam mana nak selawat, Nabi ajar selawat Ibrahimiyah. Apa kaitan diajar selawat Ibrahimiyah ni dengan ayat tersebut? Jadi ini ada jawapannya. Ceritakan kerana apa? Kerana sebelumnya diceritakan tentang ketinggian kedudukan isteri-isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita mengajarkan dengan selawat yang demikian. Pun begitu, tidaklah dengan selawat tu sahaja yang dikhususkan. Tamam? Bukan tu sahaja. Sebab Nabi tak kata selawat ni sahaja boleh. Jadi kerana tu para ulama kita ada yang menyusun selawat, mengarang selawat, ditulis kitab selawat dan seumpamanya, adalah kerana berpandukan kepada umumnya ayat Allah Subhanahu wa taala dan mutlaknya perkara tersebut disebutkan dengan perkataan sallu alaihi wa sallimu taslima, selawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam kepada Nabi, tanpa dikhususkan dengan apa sirah pun. Mai Nabi ajar, tu salah satunya selawat yang kita tidak tinggalkan dan kita tidak nafikan. Berbeza dengan sebahagian saudara-saudara kita yang menolak terus selawat yang disusun oleh para ulama. Katanya ini bukan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza selawat yang dibaca dengan menafikan selawat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak menafikan selawat daripada Nabi. Malah kita mengakui dan melakukan perkara tersebut. Dalam solat kita tidak baca selawat yang lain melainkan selawat Ibrahimiyah. Dalam semayang kita tak tukar kita kepada selawat lain melainkan dengan selawat Ibrahimiyah. Dan kita juga tidak menafikan dengan keumuman ayat tersebut untuk kita berselawat dengan apa sirah sekalipun, tak ada masalah apa. Kerana Allah Ta'ala tak sebut dalam ayat tadi suruh kita khusus dengan perkara yang tertentu. Kerana khusus perlu pada dalil. Maka umum ayat perlu dikekalkan dengan keumumannya, kecuali datang dalil yang mengkhususkan. Kaedah dalam usul sebut macam tu. Jadi tak boleh kita nak khususkan sesuatu, kita kata tak boleh kamu nak berselawat dengan selawat yang disebut oleh para ulama, seolah macam kamu menentang selawat Nabi. Itu dua benda yang beza. Kita berselawat dengan selawat Al-Imam Ahmad Badawi radhiyallahu anhu tidak bermakna kita menolak selawat yang lain. Jadi ini satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh kita semua. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita azan dulu. Masuk dah waktu. Kita azan dulu, kemudian kita sambung balik sebagai menghormati perkara tersebut. Jalan. Yeah.
آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وصل مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita sambung lagi sikit perbahasan berkenaan dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seterusnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat tersebut dengan jumlah ismiyah. Allah Taala mula dengan apa? Innallaha wa malaikatahu. Jadi jumlah ismiyah kata para ulama, dan antara faedah jumlah ismiyah apa dia? Jumlah yang terdiri padanya kata nama. Inna Allah wa malaikatahu. Ini kalau dalam nahwu sebut jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah faedahnya apa dia? Ad-dawamu al-istimrar. Jadi kalau kita jumpa, kalau mengaji dalam nahwu ataupun dalam orang panggil apa ni, dalam balaghah ni maksudnya, faedah bagi jumlah ismiyah adalah apa? Ad-dawam wal istimrar. Ini berterusan. Itu makna jumlah ismiyah. Berbeza dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dengan makna tajaddud. Yakni akan berlaku pembaharuan dari masa ke semasa. Yakni bila mana Allah Taala menggabungkan kedua-dua ayat dalam surah ini, dalam ayat ini, dalam surah Al-Ahzab ayat 56 ni, innallaha wa malaikatahu, jumlah ismiyah. Maksudnya apa dia? Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala dan malaikatnya yang mulia daiman wa abada, berterusan, mustamirruna dunan qita'in, berterusan tanpa terputus walau satu masa sekalipun. Walau Allah tidak bermasa, Allah tidak disifatkan dengan masa. Yusalluna ala hadan nabiyil karim. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi SAW tanpa terputus walau sedikit. Itu makna ad-dawam. Bila sebut innallaha wa malaikatahu, orang yang mengaji nahwu dia akan faham tu. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah menunjukkan kepada berterusan. Kemudian bila disebut ya ayyuhalladzina amanu, bukan dia, minta maaf. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna 'alan nabi, ini jumlah fi'liyah. yakni jumlah yang terdiri padanya kata perbuatan. Jadi jumlah fi'liyah pula menunjukkan kepada tajaddud, dan digunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maksudnya adalah at-tajaddud, yakni akan berlaku dari masa ke semasa, tidak akan terputus. Jadi kerana itu Maulana Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki bila ditanya kepada beliau, kalaulah ditanya kepada saya, kata dia, apa yang dilakukan oleh Allah? Kalau kamu bertanya kepada saya apa yang sekarang sedang dilakukan oleh Allah, maka kata dia, saya tidak akan tangguh-tangguh untuk memberikan jawapan bahawa yang sedang dilakukan oleh Allah adalah berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah menyebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Karena perkataan yusallun ini fa'il mudhari' yang menunjukkan kepada ad-dawam, at-tajaddud, yakni berterusan, bukan berterusan, dengan makna diperbaharui dari masa ke semasa, tidak akan terputus. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak terputus dalam menunaikan ataupun melaksanakan selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beza dengan kita putih lalu. Kita selawat kepada Nabi berapa banyak apa ni yang kita lakukan pada masa sehari, itu kita kena perhati baliklah, tengok balik. Sebab tu kata al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu, sekurang-kurang banyak bagi selawat, kata beliau 700 kali sehari, sekurang-kurang banyak. Manakala al-Imam As-Sakhawi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Qaulul Badi' fi salati ala Habibis Syafi' mengatakan sekurang-kurang banyak bagi selawat banyak 300 kali sehari, 300 kali. Dan ini dipegang oleh kebanyakan para ulama. Sekurang-kurang banyak maksudnya kalau boleh selawat sehari 300 kali, kira banyak lah tu, tapi paling kurang. Maksudnya banyak mana nak selawat ni, tak kira banyak tu. Sekurang-kurang 300, sekurang-kurang banyak. Sebanyak-banyaknya Allahu a'lam. Mana-mana yang boleh silakan, tidak ada masalah.
Atau ada ulama yang berselawat kepada Nabi sehari sampai 15,000 kali. Ada yang berselawat kepada Nabi 20,000 kali sehari. Ada yang berselawat kepada Nabi 50,000 kali sehari. Nah, Al-Imam Ahmad Az-Zawawi radhiyallahu taala anhu, guru kepada Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 40,000 kali sehari. Sehari 40,000 kali. Tamam. Jadi itu amalannya mereka setiap hari 40,000 kali. Jadi kita tengok balik kita banyak mana. Ya. Kita kalau boleh 300 kali sehari itu pun rasa tok wali dah. Dok rasa. Apa boleh 300 kali, boleh pula seminggu. 7 kali 300 dan 2,100. Hoi, dia kata kemah aku minggu ni. Boleh jadi tok wali, dia kata. Baru 300 sehari. Tamam. Tamam. Jadi terputus selawat kita ni, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai tanbih, peringatan kepada kita bahawa aku tidak terputus selawat kepada Nabi SAW. Dan para malaikatku yang mulia yang berada di alam ulwi pun tidak terputus selawatnya kepada Nabi SAW. Buktinya Allah menyebut yusalluna 'alan nabi. Nah, kalau tengok dalam ayat sujud tadi kita baca, nah, Allah Subhanahu wa taala suruh para malaikat untuk sujud. Disebut oleh Allah fasajadu illa iblis. Sujudu li adama fasajadu. Sujudlah kalian semua. Sujud maksudnya fi'il amar. Usjudu fi'il amar. Tamam? Disuruh untuk sujud pada waktu tersebut. Jadi pada waktu tersebut maksudnya selepas amar tersebut. Ba'da talab. Setelah disuruh oleh Allah untuk sujud, maka mesti dilaksanakan sujud tadi, melainkan iblis. Iblis dia tak sujud. Baik, sujud tadi berlaku berapa kali? Sekali saja. Bukti mana kata sekali saja berlaku? Buktinya dalam ayat tersebut juga Allah Ta'ala sebut dengan fi'il madhi, yakni fi'il yang telah berlaku, perbuatan yang telah berlaku. Fasajadu, Allah Ta'ala kata fayasjudu, fasajadu, yakni mereka telah sujud. Bila telah sujud maksudnya apa dia? Sekali saja berlaku. Itu maksud bagi fi'il madhi. Maksudnya perkara tadi telah berlaku dan tidak berulang. Sekali itu saja. Berbeza dengan fi'il mudhari'. Mudhari' yang digunakan oleh Allah dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusallun dengan makna apa? Tajaddud, iaitu ata waqtan ba'da waqtin, telah jadi didatangkan dengan waktu demi waktu, mesti dilakukan berterusan. Itu makna tajaddud. Dia tak sama dengan fi'il madhi. Nampaklah perbezaan ayat tadi pada sudut bahasa sahaja menjelaskan kepada kita tentang maksud ayat tersebut. Kita pun nakal saja daripada para masyayikh, para ulama. Yang tu saja pun dah menunjukkan kepada kita lemahnya kita dalam ilmu. Kenapa? Kerana banyaknya kita tak tahu. Tu yang kita heran, macam mana orang boleh baca terus Quran hadis, dia kata dia boleh buat keluar hukum. Ni hebat ni. Dia kata apa dia dalil yang ditunjukkan oleh ayat Allah Taala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa makna jumlah ismiyah? Dan apa yang ditunjukkan oleh jumlah ismiyah? Yusalluna 'alan nabi jumlah fi'liyah. Apa yang ditunjukkan oleh jumlah fi'liyah? Dari mana datang ilmu tadi? Melainkan dengan gabungan nahwu, dengan sarafnya, dengan balaghahnya, dengan mantiknya, dengan kaza semua tadi perlu digabung jalin, baru jadi ilmu yang mantap. Itu pun kita nukil sahaja daripada para ulama. Kita ni bukan mujtahid nak ambil terus daripada Quran dan hadis. Ambil saja daripada apa yang telah disebut oleh mereka. Jadi nahnu mujarrad naqilin, kita hanya menakalkan sahaja. Lasna mustanbitin, kita bukan istinbat hukum, kerana kita bukan ahlinya. Walau kita mengaji berbelah tahun, puluh tahun sekalipun dengan bahasa Arab, tetap tak akan mampu menandingi kedudukan para mujtahid mutlak yang ada dalam dunia Islam, semisal al-Imam An-Nawawi, semisal al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man, al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Imam Abu Thawr, al-Imam Auza'i, al-Imam An-Nakha'i, kaza wa kaza. Takkan mampu kita menandingi mereka. Lepas tu ada orang dia kata Imam Malik pun tak boleh jawab soalan 40, dia kata tak boleh jawab soalan. Dia kata dalil kata apa? Ada benda yang tak tahu. Tak sama sebenarnya Imam Malik tak jawab dengan kita tak jawab. Tak sama.
Imam Malik menjawab tadi dengan termasuk istinbat. Tamam? Imam Malik menjawab soalan tadi termasuk dengan istinbat, dengan hukum. Karena itu perlu kepada masa dan perlu kepada ta'ammul dan perlu kepada i'malin nazar, melihat dengan pandangan yang teliti, dengan dalil dan sebagainya. Beza dengan kita jawab cuma sekadar menakalkan sahaja. Kita nakal daripada fulan, nakal daripada imam ini, nakal daripada imam ni. Kita bukan lagi, hatta kalau ada kata ulama, kalau dengan ta'rif fiqh, kalau disebut dengan ta'rif fiqh, maksudnya apa dia? Dengan makna, kalau buka dalam kitab apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syarah Mahalli contoh. Kalau kita tengok dalam Syarah Mahalli, mana Syarah Mahalli? Tuan-tuan tengok. Kita baca usul fiqh sikit. Ni. Cuba tuan-tuan tengok syarah, dalam syarah Imam Mahalli tentang makna fiqh. Tengok ni. Bukan dia. Sat. Ni dia. Ni dia takrif dia. Al-Imam Al-Haramain radhiyallahu ta'ala anhu mentarifkan fiqh dengan ta'rif ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Imam Haramain ta'rifkan fiqh dengan ta'rifan ma'rifatul ahkam syar'iyyati, yakni mengetahui hukum hakam syarak, allati tariquha ay allati tariqu ma'rifatiha, iaitu jalan pengetahuannya adalah dengan ijtihad. Itu maksud fiqh. Jadi fiqh pada ta'rifan Al-Imam Haramain adalah mengetahui hukum hakam syarak yang jalan pengetahuan tersebut adalah melalui jalan ijtihad. Jadi maknanya, kalau kita tahu kata solat itu wajib, solat wajib ni berdasarkan ijtihad ke kerana Allah Ta'ala sebut dah dengan nas. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut aqimus salah wa aqimus salah. Maka kata ulama, kalau berdasarkan takrif tadi, hukum solat wajib tadi tidaklah disebut sebagai fiqh. Kenapa? Kerana dia bukan ijtihad. Kerana dia daripada nas tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran wajib hukum dia. Jadi dia bukan fiqh. Zina itu haram. Tamam? Maka itu pun juga bukan fiqh, kerana dia adalah qat'i. Jadi ma'rifah ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum hakam syarak, allati tariquha al-ijtihad, maksudnya dengan jalan ijtihad saja baru dikira fiqh. Faham? Jadi contoh dalam bab berkaitan dengan apa sahaja bab yang berkait dengan yang perlu kepada ijtihad, baru dikira sebagai fiqh. Dan dengan ta'rif tersebut juga memahamkan kita bahawa mengetahui hukum hakam syarak yang bukan dengan jalan ijtihad, seperti kita tahu hukum syarak dengan hanya nakal daripada para ulama yang berijtihad, maka itu bukan fiqh juga sebenarnya. Maka kita tak layak digelar faqih. Tak layak digelar faqih. Jadi kalau kita gelar faqih sekarang ni oleh sebahagian para murid, contohnya gelar gurunya, qala syekhuna al-faqih al-allamah, ada faqih dengan kata Imamul Attar radhiyallahu anhu pada ta'rifan yang pertama, bukan ta'rif yang kedua dengan makna mujtahid. Faqih dengan makna mengetahui hukum hakam fiqh sahaja, mengetahui sahaja hukum hakam fiqh, bukan yang mengetahui dengan jalan istinbat. Kalau mengetahui dengan jalan istinbat baru dikira sebagai faqih yang sebenar, bukan faqih yang sebenar dengan makna yang disebut oleh para mutaqaddimin, orang yang terdahulu, melainkan dengan maksud mujtahid. Faqih ni disebut pada mujtahid saja. Baik, kalau kita disebut apa? Kata Imam Zarkashi radhiyallahu ta'ala anhu, kita sekarang disebut sebagai naqili. An-nakhilun dipanggil. Minta maaf.
Bukan disebut naqil. Disebut sebagai al-far'i, dia panggil. Far'i. Bukan lagi disebut sebagai orang yang mengetahui hukum dia sebagai faqih, bagus sebagai far'i saja. Tamam? Atau disebut sebagai naqilul fiqh, penukil fiqh sahaja. Bukan faqih yang sebenar seperti mana istilahnya para mujtahid yang terdahulu. Tamam? Jadi faham yang tu saja, kita dah dapat jelas bahawa rendahnya kita dibandingkan dengan para ulama terdahulu, dan jangan mendabik dada mengatakan bahawa kita boleh terus ambil daripada Al-Quran dengan hadis Nabi SAW tanpa berpandukan kepada para a'immah dan para mujtahidin. Karena kita duk syarah tadi pun, saya orang panggil apa, boleh tanya balik kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua, berapa peratus yang faham? Tak, saya duk cerita tadi ni. Berapa peratus yang faham? Betul-betul. Benda tu benda ringkas saja, benda simple sebenarnya. Saya sebut ni benda simple sangatnya. Simple sangat je dalam tafsir. Nah, yang tu. Jadi sekurang-kurangnya ada dalam diri kita ni tawaduk, rasa rendah diri kita dengan para a'immah yang terdahulu, dan kita akan menyebutkan jazallahu anna ulama'ana. Nah, moga Allah Ta'ala mengurniakan anugerah dan kemuliaan kepada para ulama kita, dan jazakumullah khairul jaza kepada imamuna al-a'zam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga para imam mujtahidin yang lain, para mufassirin, para muhaddisin, para fuqaha, para manatiqah, para balaghiyin, para nahwiyin, para sarfiyin, dan seumpama dengan mereka yang telah bertungkus lumus mengarang kitab, menulis panduan kepada kita sampai sekarang untuk kita gunakan. Dengan kitab-kitab mereka sebutkan tadi, kalau tanpa mereka melakukan sedemikian, maka kita tidak mendapatkan manfaat pada malam ini dan pada malam-malam yang lain pun, dengan panduan daripada para guru dan para ulama kita. Anak Bukit ni tempatnya para ulama dulu. Nah, ulama dulu duduk kat sini lah. Duduk dekat apa ni, kawasan Anak Bukit ni. Tok Wan saya nama Haji Hasan. Tok Wan saya nama Haji Hasan. Haji Hasan makamnya di sini. Ini Tok Wan belah mak saya. Saudara saya sebut ni dipanggil Hasan Keramat. Tuan Guru Haji Hasan Keramat. Guru kepada Tuan Permaisuri, isteri kepada Sultan Tajuddin dulu. Jadi Tok Wan saya dulu datang daripada Indonesia. Ada buku silsilah keluarga saya yang datuk saya telah wafat, apa ni, tulis dalam buku dia tentang perjalanan Tok Wan Hasan saya ni. Katanya makam dia di sini, saya tak tahu di mana makam saya, tak pernah lawat lagi. Tok Wan saya dah bagi tahu aja kat sini, katanya di Anak Bukit ni. Dan dulu dia bagi surau tempat pengajian di dekat dengan istana Anak Bukit kepada datuk saya, Tok Wan Haji Hasan. Haji Hasan Keramat, dia panggil Haji Hasan Keramat. Jadi apa ni, tuan ingin nak pergi melawat lah makam dia. Ada Tok Wan saya, ada Tok Wan Menakan saya, ada maklumkan di mana tempat kubur dia tu, makam dia tu, atau selepas sikit daripada Anak Bukit. Dan dia tiap-tiap hari duduk berjalan kaki pergi ke istana. Dulu mengajak di istana, mengajak permaisuri dan juga anak-anak raja pada waktu tersebut, pada zaman Sultan Tajuddin kalau tak salah saya. Nah, yang disebut oleh Tok Wan saya dalam buku dia yang dia tulis, dan buku tu sekarang ada dekat pakcik saya, Pak Long saya, abang kepada mak saya, ada di Perlis. Dia ada simpan buku tu, buku silsilah keluarga tu di sebelah mak saya lah, sebelah mak. Ini kawasan tuan-tuan guru, para alim ulama, para salihin, para awliya Allah Ta'ala yang apa ni, berulang alik di kawasan ini, kawasan yang berkat. Nah, moga Allah Ta'ala kembalikan semula Anak Bukit ni jadi, orang panggil apa, kotanya ilmu, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Tempat tersebarnya ilmu agama Allah Ta'ala yang agung. Karena ini tempat dia yang asal. Sama. Baik, batah balik kepada, saya ringkaskan perbincangan kita malam ni. Nah, kalau tengok semua dah ke langit dah. Tuan-tuan faham tak saya cerita ni? Malam ni faham lah? Berapa peratus faham ni? 100%. Adik-adik ni, abang ni yang depan kali ni, berapa peratus faham? Abang 30, 50, 50, 30, okey lah tu.
30. Ya. Daripada kata 0% tak faham terus. 30 kira faham. Abang kat sebelah pula berapa? 25? Oh, lagi kurang 5% ya. Ni hebat ni. Dia boleh tahu 25 tu. Kurang sikit pada kawan dia. Baik. Baik, dalam ayat ini jelas bagi kita menunjukkan ketinggian pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dah tahu ada khabarain wa amrain, dan kita dah faham jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kita dah tahu juga, saya tak sebut lagi tadi ni, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dahulu tentang zatullah Subhanahu wa taala, innallaha. Allah dahulukan zatnya Allah taala dalam sebutan. Dan Allah taala tak sebut innar rahmana. Allah taala tak sebut inna rabbakum. Sesungguhnya Tuhan kamu. Sesungguhnya Ar-Rahman. Dan Allah Ta'ala sebut innallaha. Dan Allah Ismullahil A'zam, yang disebut tidak ada yang lebih tinggi melainkan nama tersebut. Sebab tu kata Imam Sibawayh, a'raful ma'arif Allah, yakni lafzul jalalah. A'raful ma'arif. Walaupun kata ulama a'raful ma'arif adalah apa dia? Ad-dhamir. Tamam? Dhamir a'raful ma'arif. Dan Imam Sibawayh dia berbeza sikit, kata dia a'raful ma'arif huwa ismullahil a'zam, iaitu ismullahi al-jalalah, lafzul jalalah tu adalah a'raful ma'arif. Kerana tu Imam Sibawayh waktu ketika mana dalam kubur, ada seorang mimpi bertemu dengan beliau, ditanya kepada beliau, apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu? Kata Imam Sibawayh, Allah telah mengampunkan aku, meletakkan aku pada kedudukan yang tinggi. Kerana apa? Kerana aku menyebutkan a'raful ma'arif adalah lafzul jalalah. A'raful ma'arif adalah lafzul jalalah. A'raful ma'arif apa dia? Iaitu yang paling ma'rifah. Nama yang paling dikenal. Ada berapa ma'rifah? Alif. Apa dia? 6? Betul? Ada berapa? Ada 7. Apa dia sebut? Ni Wildan itu saya hingmih pada tadi ke ni? Apa dia? Innal ma'arifa sab'atun fiha kamul. Ana salihun dha malfata ibni ya rajul. Tu 7 tu dipanggil al-ma'rifah. Ma'rifah ada 7. Innal ma'arifa sab'atun fiha kamul. Dalam riwayat innal ma'arifa sab'atun fiha sahul. Sesungguhnya ma'rifah tu ada 7. Dan 7 ni disempurnakan fiha kamul, sempurna 7 tadi. Apa dia? Ana salihun. Ana dhamir. Ana tu nisbah kepada dhamir. Tu dhamir adalah a'raful ma'arif. Salihun, salih apa dia? Isim zahir. Isim zahir. Za isim isyarah. Za ma isim mausul, makna alladhi. Al-fata yang ada alif lam, ma'rifah. Ibni idafah. Idafah juga adalah bermaksud kepada ma'rifah. Ya munada ar-rajul. 7 ni, ya rajul. Ya rajul tu sekali lah, ada 7. Ingat betul ni. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahul atau fiha kamul. Ana salihun dha malfata ibni ya rajul. Jadi 7 ni ma'rifah. Imam Sibawayh kata a'raful ma'arif Allah. Jadi Allah tidak termasuk dalam apa ni? Dia tak termasuk dalam isim zahir. Pada yang kedua, ana salihun, salih isim zahir. Allah tak termasuk dalam yang kedua. Allah a'raful ma'arif. Kata Imam Sibawayh, dan Allah meninggikan kedudukan beliau disebabkan dengan perkara tersebut. Nah, betul ada orang boleh buh nama dengan Allah. Ada seorang lelaki buh nama anak dia Allah, seorang raja. Dia buh nama anak dia Allah. Turun api daripada langit sambak anak dia waktu tu juga. Terbakar anak dia pada waktu tu. Kerana buh nama anak dia Allah. Dia tak tahu gagah. Dia buh nama anak nama Allah cari mampu. Tak boleh bubuh nama Allah. Kerana Allah hanya khusus kepada Allah. Tamam? Jadi
Allah dahulukan dengan sebutan Allah yang menyebutkan selawat kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala tak sebut dengan perkataan lain. Inna rabbakum, inna ilahakum, inna rahman. Tak sebut. Allah sebut Allah. Allah Ta'ala sebut pula wa malaikatahu. Malaikah Allah Ta'ala sebut. Wal malaikah. Tak, malaikatahu. Dhamir kembali kepada Allah. Dan malaikat-malaikatnya. Dan ini menunjuk kepada apa? Kepada banyaknya, idhafat tersebut menunjuk kepada banyaknya malaikat yang tidak terkira yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat yang bertawaf di keliling Baitul Ma'mur sahaja, yang keliling Baitul Ma'mur saja setiap hari, sebanyak 70,000 malaikat akan masuk setiap hari, bermula daripada awal kejadian sampai ke penghujung kejadian. Tidak terputus, setiap hari 70,000 malaikat masuk dan mereka tidak keluar lagi. Esok 70,000 lagi masuk, tak keluar lagi. Lusa 70,000 masuk, tak keluar lagi. Itu sejak pada awal kejadian. Sekarang ni agak-agak berapa banyak tenteranya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesemua mereka berselawat kepada Nabi SAW. Baik, macam mana dengan kedudukan Nabi SAW? Agak-agak tak. Tu pun ada orang masih duduk petikai lagi. Kalau kita nak puji Nabi, dia kata apa puji Nabi lebih-lebih, jangan, jaga. Nah, jangan orang panggil apa, ghulu dalam memuji Nabi SAW. Jangan berlebihan, kata dia. Katanya berlebihan ni dia ada had. Doktor pun akan habaq. Gula jangan makan berlebihan, pak cik. Kita tanya kat doktor berapa banyak jangan berlebihan tu doktor. Doktor akan bagi tahu, kata jangan lebih pada 2 sudu sehari pak cik, no? Dia habaq dah. Had tu had dia. Kalau kata doktor bagi tahu pak cik jangan makan gula berlebihan, no? Lepas tu kita pun tanya, berlebihan tu kalau lebih banyak mana doktor? Jangan berlebihan. Tak boleh. Yalah, banyak mana? Nah. Sebutir ke 2 butir. Jangan berlebihan. Tak boleh. Letih macam tu. Jadi kes. Tumbuk doktor. Nah. Kes doktor tak pergi maklum. Berlebihan tu banyak mana kadar dia. Ni macam hak daripada habaq kat kita. Jangan berlebihan memuji Nabi SAW. Kita pun tanya balik. Banyak mana kalau jangan berlebih tu? Ada hak tak? Jadi kalau saya puji Nabi sekat 300,000, adakah dikira berlebihan? Jangan, maksudnya berlebihan tu bagi dia jangan banyak. Itu teruk macam tu. Kalau orang tu 300,000 kali selawat kepada Nabi SAW dikira berlebihan. Jadi kalau kata dia kurang, jadi 299,000, tu macam mana? Dikira kurang sikit, no? Jadi berlebihan tu macam mana maksud dia? Tolong maklum kat kami ni. Kalau minta faham. Kan kamu paling faham dengan sunnah. Kamu kan paling faham dengan hadis Nabi SAW. Tolong maklum. Tak mana berlebihan tu. Lah kali sebut juga, jangan berlebihan. Letih. Betul Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu bagi satu je bait syair beliau. Dalam Burdah Al-Imam Al-Busiri. Apa dia Imam Busiri sebut? Muhammad Abu Nur. Imam Busiri kata ada sambung. Sambung. Mai sini. Muhammad Abu Nur. Abu Nur mai sini. Abu Nur. Mai sini. Dakwah. Ini bukan denedak. Dakwah. Baca sini. Imam Busiri sebut apa? Mad da'athu. Baca. Buatlah sikit. Tenang, tak ada orang. Mad da'athu. Nasara fi nabiyina fi khalqina. Apa kita apa ni? Mad da'athu an-nasara fi nabiyihim. Lagi? Wahkum bima syi'ta arfihi wahtaqimi. Tamam. Itu kalam Nabi SAW. Nabi kata apa? Mad da'athu an-nasara fi nabiyihim. Lari terus. Dia anak saya. Dia hafal burdah. Dia tengah hafal burdah tengah di zawiyah di pondok.
di pondok saya lah. Tengok duk apa yang burdah. Saya tanya dia hafal ke tak lagi bab tu. Apa dah? Da'mad da'atuhu an-nasara fi nabiyihim. Tinggalkan apa yang disebutkan oleh Nasrani pada nabi mereka. Iaitu siapa? Nabi Allah Isa alaihi salam. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Dan kamu hukumkan, letakkan kepada nabi dengan apa sahaja pujian sekalipun. Tidak ada masalah. Pujilah nabi dengan apa segala pujian sekalipun. Tengok Imam Busiri faham dengan hadis Nabi apa dia? Nabi mengatakan dalam hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu memujiku, kata Nabi, seperti mana Nasrani memuji Nabi Allah Isa ibn Maryam. Tamam? Walakin qulu inni abdullah wa rasuluh. Tapi katakan bahawa aku ini adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud Nabi SAW sebut macam tu? Jangan kamu puji aku macam Nasrani puji Nabi Allah Isa. Dan katakan aku ini hambanya Allah. Maksud Nasrani menganggap Nabi Allah Isa Tuhan, anak Tuhan. Ada dua mazhab mereka. Tuhan pun ada, anak Tuhan pun ada. Maka Nabi nak beritahu, kata jangan sebut macam tu. Sebab tu kata Imam Busiri, dipaham daripada hadis tersebut, da'mad da'atuhun nasara fi nabiyihimi, tinggalkan apa yang disebutkan oleh Nasrani pada nabi mereka. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi, dan pujilah kamu kepada Nabi SAW dengan apa segala pujian sekalipun, tidak ada masalah. Tamam? Jadi maknanya kita nak puji Nabi macam mana pun tidak ada masalah, selagi mana tidak keluar daripada hak bahawa Nabi adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah Nabi sama dengan kita? Tak, Nabi tetap tak akan sama dengan kita. Ayat tadi sahaja telah menunjukkan, yang kita baca tadi ni, ketinggian kedudukan baginda Rasul yang luar biasa, yang tidak akan siapa pun mampu menandingi kedudukan tersebut. Ini yang kita cerita baru zahir, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ada lagi makna sir bagi ayat tersebut yang saya tak sempat cerita malam ni. Nah, yang ni kena orang panggil siri yang kedua. Nah, pada syarahan ayat tersebut, Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu, Syekh Darul Hadis Al-Ashrafiyah, waktu ketika dilantik menjadi Syekh Darul Hadis Ashrafiyah di Syria, beliau wajib bagi setiap Syekh Darul Hadis Ashrafiyah perlu menjalankan majlis mingguan, dibacakan hadis, ayat Quran ditafsirkan. Apa-apa ayat. Dan beliau memilih ayat untuk ditafsirkan pada majlis pertama beliau, laqad mannallahu alai, apa dia? Ayat dia? Miru apa? Ayat dia? Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Ayat tersebut ditafsirkan oleh beliau selama 1 tahun. Setahun, setiap minggu. 1 minggu ulang lagi ayat tu, tafsir lagi. Minggu depan ayat tu lagi dibaca, tafsir lagi. Lain pula isi dia. Minggu sekali lagi ayat tu lagi, tafsir lagi, selama 1 tahun. Sampai siap sebuah kitab. Kitab tafsir ayat laqad mannallahu 'alaikum. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Ayat tadi ayat tadi ditafsirkan oleh beliau selama 1 tahun. Tamam. Jadi orang panggil apa, kalau baca dalam kitab tersebut kita akan tengok qimah ulama punya ilmu dan bagaimana ketinggian kedudukan mereka dan ingatan mereka. Karena beliau pada majlis pertama diriwayatkan hadis musalsal awaliyah rahmah. Dalam majlis pertama tadi dengan imla, dengan daripada ingatan beliau, sanad-sanad dia yang bersambung, dan kemudian diketahui juga dengan majlis tersebut siapa yang hadir. Nah, karena dibaca majlis tadi dengan bentuk imla, jadi ditulis balik oleh anak murid. Anak murid tukang tulis dalam majlis tersebut apa yang disebutkan oleh guru. Antara yang hadir dalam majlis beliau pada hari pertama pelantikan beliau tadi adalah Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu, sahib Fathil Bari, pun hadir dalam majlis beliau. Dan kemudian dia sebut dalam majlis tersebut, hadir pada malam ini Qadi Qudah Al-Alimul Allamah Al-Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksud Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hadir juga dalam majlis pada hari itu di Syria, dan disebutkan oleh beliau nama-nama yang hadir pada hari tersebut. Kena baca kitab tu oleh para murid dan para santri khususnya, kena baca kitab-kitab segitu untuk kita tahu macam mana tarikh para ulama kita dalam berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka
tingginya kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kepada Nabi kita Muhammad salah satu jalan yang terbesar untuk kita perlihatkan adalah dengan menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Kita tuntut ilmu ni tanda kita cinta dengan Nabi SAW. Nah, tu tanda kita cinta dengan Nabi. Kalau cinta betul dengan Nabi, tuntut ilmu. Hadir majlis ilmu. Duduk di majlisnya para ulama dan para salihin. Nah, maka kita akan menambahkan lagi manfaat dan juga kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau majlis tersebut tidak menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya ditinggalkan majlis tersebut. Majlis kalau makin bertambah kebencian dan juga mungkin bertambah buruk sangka kepada umat Nabi Muhammad, sebaiknya kita jauhkan. Duduk dalam majlis yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul, yang boleh menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, menambahkan ta'zim kita kepada agamanya Allah dan Rasul, maka tu yang sepatutnya kita hadir dan kita duduk dalam majlis yang sedemikian. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita dengan pahaman yang sedikit yang kita sampaikan pada malam ni. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, terambil masa tuan-tuan, ibu ayah semua. Dan walaupun hari ini bukan hari cuti, esok kerja lagi, tapi moga-moga Allah Ta'ala bagi kepada kita dengan rahmat dan maghfirahnya berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad. Karena kita berkumpul pada malam ni tidak lain dan tidak bukan adalah kerana Allah dan kerana junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dengar pada malam ni bukan cerita yang kosong, sebaliknya cerita berkenaan dengan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan diberikan kepada kita balasan yang terbaik dan moga ditambahkan lagi kerinduan kita kepada junjungan besar, dan dengan tambahnya kerinduan tadi mendekatkan kita kepada Nabi, dan kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Taala kelak. Kami minta izin dulu kerana tadi saya dan jemaah dah solat. Kami datang daripada Penang. Kami tidur di Penang semalam, mai sini. Terus tadi buat jamak tadi. Jadi mohon izin lah. Sagi kata ustaz bukan duk pedu je, mai kalau nerang, mai kalau ustaz apa yang berjamak ni mazhab mana pula? Dia payah kan orang dia suka tanya, dia suka hantam. Jadi kita cerita sebelum dia tanya. Dia kata ni apa tak semayang dengan kami ni? Bukan duk pedu ke? Pedu mai sini berapa minit je. Kan 45 minit je, walaupun dia tak sampai pedu pun. Ya. Tapi dia suka komplain dulu kadang. Bukan kita di sinilah, takut orang mengelakkan daripada fitnah. Kerana Nabi SAW satu hari waktu ketika Nabi berjalan bersembang dengan Sayyidatina Safiyah, datang dua orang sahabat Nabi duduk pada ketika itu, ketika nampak Nabi sedang bersembang depan pintu masjid Nabi SAW. Dalam riwayat, jadi dua orang sahabat ni lalu tengok nampak Nabi duduk bersembang dengan seorang perempuan. Dua orang sahabat ni pusing, patah balik, jalan laju-laju. Nabi kata, ala rislikum, sabar, duduk, tunggu saat. Nabi kata hadhihi Safiyah, ini Safiyah zaujati, isteriku, kata Nabi SAW. Maka kata dua orang sahabat ni, ya Rasulullah, Maha suci Allah dan juga kami berlindung daripada berburuk sangka dengan Nabi SAW. Nabi kata, ya, tidak buruk sangka, tapi syaitan itu boleh masuk untuk menggoda kalian untuk melakukan ataupun sangkaan yang buruk tadi boleh datang. Atau kama qala Nabi SAW. Tamam? Jadi sangkaan tadi boleh berlaku. Jadi Nabi memutuskan sangkaan itu daripada awal, mengelakkan daripada fitnah. Terus Nabi maklumkan dulu. Ya, walaupun sahabat ternafi mereka daripada berburuk sangka dengan Nabi, tapi syaitan tidak akan selamat. Dia akan tetap mai juga. Siapa dia tadi ya? Tengok rapat elok hatta dengan Nabi sekalipun. Maka Nabi maklum awal terus, ni Safiyah isteriku. Selesai tu. Tamam? Dan sebab apa? Sebab kita juga jarang bertanya dan tidak suka bertanya. Kita suka berpersepsi dulu. Ni bukan cerita bab semayang jemaah tadi tak? Bukan tu tak? Sebab apa sahaja. Ni panggil fiqhul hayah. Yang Nabi bagi tadi adalah fiqhul hayah. Fiqh kehidupan. Tentu kita dengan orang. Kita kalau tengok dengan orang, awal yang pertama nak bagi, kita tak bagi baik buruk sangka dengan orang, abaikan apa yang mereka lakukan. Abaikan. Baik sangka dulu. Dia naik motor dengan siapa? Naik dengan anak muda. Tok Imam naik, ada anak muda belakang Tok Imam. Tak pernah tengok perempuan tu. Adik dia kot. Tu kan. Kak dia kot. Tapi dia tak ada kak. Mak dia kot. Boh pi lah mak siapa pun. Yang penting baik sangka lah sekali. Jangan buruk sangka dulu. Mana kita tak tahu. Tamam? Yang tu dulu. InsyaAllah selamat kita. Tapi kalau kita duk fikir,
dia akan jadi sakit jiwa. Sebab tu bukan kait dengan kita pun, tak ada kaitan kita pun. Jadi kita pula duk gelajak fikir kawan, duk tenang lah. Kita yang duk teruk. Awak je macam tu eh? Kenapa awak macam tu eh? Oh, teruk. Kawan tu tenang sambil duk makan cikidis. Nah, duk pepok tengok apa ni cerita di rumah dia. Yang kita di rumah duk pening. Duk fikir pasal orang. Sebab tu mengelakkan tu dipanggil fiqhul hayah. Nabi nak elakkan terus daripada berlaku benda yang buruk, apatah lagi dengan Nabi SAW. Apatah lagi. Maka sebab tu Nabi SAW memaklumkan perkara tersebut. Jadi cakap tu dulu. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah ada rezeki peluang kita sambung lagi. Ini saya ambil tadi daripada kitab yang dikarang oleh sahabat kepada guru saya, Syekh Ahmad Mamduh, Syekh Muhyiddin bin Muhammad Awwamah. Ni karangan beliau. Ni rasanya ni ucapan beliau yang beliau ucap pada ketika bulan Ramadan. Ceramah beliau ditulis kitab, keluar risalah ni, cerita bab ayat, tafsir ayat tadi dan faedah-faedah luar biasa, masya-Allah. Saya pernah naik kereta dengan Syekh Muhyiddin bin Muhammad Awwamah ni, pengarang kitab ni. Dia pernah ambil saya dengan Syekh Ahmad Mamduh, hantar kami ke airport waktu kami sampai di Madinah Al-Munawwarah. Saya ke Mekah dengan guru saya Maulana Syekh Ahmad, 2 minggu baca kitab di Mekah, mengaji dengan Syekh Ahmad Ruqaimi, dengan Syekh Ayub Ahdal. Kemudian masa kami balik singgah di Madinah, sempat saya khatam di depan maqam Nabi dengan Syekh Ahmad Mamduh kitab Taqrirati As-Saniyah Mustalahil Hadis, karangan syarah apa ni Baiquni bagi apa ni Al-Imam Hasan Masyab. Khatam di depan maqam Nabi. Kemudian yang datang ambil kami, bawa kami ke airport, Syekh Muhyiddin, Dr. Muhyiddin. Dr. Muhyiddin ni kawan baik kepada Syekh Ahmad waktu di Mesir. Beliau ambil PhD di Al-Azhar Al-Syarif. Dan dia termasuk orang yang Syekh Ahmad kata suka main gym. Badan dia masya-Allah, badan tegak. Nah, badan dia tegak, orang main gym. Anak kepada Syekh Muhammad Awwamah, antara guru besar muhaddisin, Syekhul Muhaddisin sekarang ni, antara Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah taala wa ra'ahu, syekhuna, guru kami juga. Ayah beliau gurunya saya, dan Syekh Muhyiddin juga adalah gurunya saya. Dan saya alhamdulillah sempat naik kereta dengan beliau. Dia bawa kami pergi. Dia khidmat pada kawan dia lah. Saya tumpang. Itu kata apa ni, seorang yang berteman dengan yang mulia, dia pun akan dimuliakan insya-Allah. Kita tak akan letak di bonet insya-Allah. Nah. Jadi dibawa kereta, masuk sekali duduklah kereta. Macam tu juga kita dengan Rasulullah SAW. Kalau kita duduk dengan baginda Rasul, insya-Allah di akhirat nanti kita akan ke belakang. InsyaAllah kita akan di depan nanti. Nah, bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Tuan Imam. Syukur jazilan kepada Tuan Syekh di atas kupasan khususnya penggunaan selawat, yang mudah-mudahan memberi faedah dan juga memberi galakan kepada kita semua untuk sama-sama selawat. Tuan Syekh pesan tadi paling sikit 3 waktu, insya-Allah kita azam, insya-Allah Allah pun mudahkan. Dan alhamdulillah macam kita selesai pada malam ni. Tapi tadi Tuan Syekh bagi tip, tak apa pengajian ni baru disekat tak ada. InsyaAllah nanti kita akan atur lagi pertemuan kita dengan Tuan Syekh untuk kupasan-kupasan yang lebih lanjut, insyaAllah. Jadi marilah sama-sama kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.